produk-produk baru di kalangan kita. Jadi pihak pengurusan mesti beranilah mencuba melabur modal dan mencuba untuk perniagaan yang lebih menguntungkan. Dan sudah tentulah kita perlukan khidmat nasihat daripada pihak angkasa. Jadi mintalah bantuan pihak angkasa untuk membantu kita. Pertamanya dari segi peraturan dan undang-undang, dan yang kedua dari segi pengurusan perniagaan itu sendiri. Yang keduanya perlukan kerjasama yang mantap daripada ahli warga sekolah kita sendiri dan juga daripada kaki tangan sekolah kita sendiri untuk sama-sama membantu. Mendapatkan produk barangan yang kita tawarkan dan selebihnya untuk pasaran di luar. Dan seterusnya sudah tentulah akhir sekali lah saya ingatkan sahabat-sahabat sekalian, di angkasa itu banyak pegawai-pegawai yang berpengalaman, berpengetahuan dan suka membantu kita. Jadi ambillah peluang ini untuk kita mendapat bantuan daripada angkasa, dan kamilah mengambil kesempatan ini, sedikit masa ini, mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya, terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak angkasa yang telah membantu. Mana mungkin kita berada di tahap ini sekiranya tidak dibantu oleh pihak angkasa. Terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak Radio IKIM yang telah sudi menjemput SMK Kota pada hari ini sebagai tetamu. Terima kasih. Jadi itu saja saya rasa, Cik Sofian dan Cik Azwan. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Dan kita jumpa lagi. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Kita ucapkan pada Tuan Haji Syamsul Bahari, pengetua dan juga pengerusi Koperasi SMK Kota Berhad di Kota Baru, Kelantan. Kita belajar banyak hari ini bersama Tuan Haji, dan kita ucapkan tahniah atas kejayaannya sebagai koperasi sekolah jutawan. Moga-moga jadi contoh dan inspirasi untuk sekolah lain juga. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih Encik Sofian dan Encik Azwan. Kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu dia perkongsian inspirasi daripada sekolah, koperasi sekolah jutawan hari ini menerusi segmen Mesra Koperasi. Boleh layari angkasa.co.op ataupun hubungi 0378007800 untuk dapatkan maklumat macam Tuan Haji sebutkan tadi. Ya, dan pasti perkongsian untuk Mesra Koperasi bersama Angkasa tadi menutup tirai Warna Pagi untuk edisi pagi Rabu Khamis 2 Disember 2021. Dan selepas ni Yati akan bersama anda untuk Aspirasi 11 bermula dengan rancangan Tahsinul Ibadah. InsyaAllah akan bersama dengan Fadil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Ya, teruskan setia dengan Radio IKIM. Jumpa esok insyaAllah. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bual bicara Mesra Koperasi itu tadi telah dibawakan eksklusif untuk anda oleh Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. Layari www.angkasa.co.op atau hubungi bahagian komunikasi korporat Angkasa di talian 0378007800 untuk maklumat lanjut. Baru tahu senang rupanya nak tambah saham, Nasir. Aku pun nak senang juga. Tambah saham macam mana tu? Skim Infak Lil Wakaf Angkasa untuk saham akhirat. InsyaAllah ganjaran pahala berganda. Oh, dah lama berwakaf melalui skim Infak Lil Wakaf Angkasa. Bayar tunai, online atau potong gaji. RM1 pun boleh, asalkan ikhlas. Jom kita tambah saham lagi. Saham wakaf nilainya kecil, ganjaran besar dan manfaat berpanjangan. InsyaAllah. Hubungi skim Infak Lil Wakaf Angkasa 0378846767, WhatsApp 012-602-9655 atau layari www.angkasa.co.op. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Semua penjawat awam yang berurusan secara terus dengan orang ramai disyaratkan mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap. Jurusuruh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman berkata, ia berikutan syarat untuk orang awam berurusan di pejabat kerajaan memerlukan mereka melengkapkan vaksinasi COVID-19. Sebelum ini, Tan Sri Muhammad Khairul Adib dilaporkan sebagai berkata, ketika ini pihaknya sedang memadankan data yang ada di Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dengan data di Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, termasuk melibatkan senarai nama penjawat awam yang sudah mendaftar menerusi MySejahtera tetapi belum mendapatkan vaksinasi.
Kementerian Kesihatan Malaysia KKM digesa agar menyiasat dan mengambil tindakan berhubung isu peningkatan bayaran perubatan di hospital swasta. Gesaan itu berikutan terdapat aduan daripada pengguna mengenai premium insurans kesihatan mereka yang melambung tinggi sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Presiden Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP Muhyiddin Abdul Kadir berkata kos penjagaan kesihatan swasta menjadi antara alasan utama bagi peningkatan premium insurans kesihatan. Selain itu tegasnya, jika isu berkenaan tidak diambil perhatian, ia boleh menyebabkan orang ramai tidak mampu membayar insurans kesihatan dan pemegang polisi sedia ada atau mungkin membiarkan polisi mereka luput. Akhir sekali, urusan perolehan vaksin dilaksanakan secara teratur mengikut tata cara kewangan yang dibenarkan oleh Kementerian Kewangan. Demikian menurut laporan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC. Pengerusinya Wong Kah Woh berkata PAC berpuas hati dengan harga perolehan vaksin daripada pelbagai portfolio oleh kerajaan yang didapati munasabah. Bagaimanapun jelasnya lagi PAC mendapati harga premium iaitu peningkatan antara 16.78 hingga 18.12% perlu dibayar kerajaan dalam pembelian sebahagian vaksin Sinovac antaranya akibat kelewatan syarikat Pharmaniaga dalam pehantaran pada bulan April, Mei dan Jun 2021 serta atas keperluan mendesak dalam tempoh berkenaan. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan ke udara pada pukul 12 tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 28 November 2013, wacana keputeraan Sultan Muhammad V yang berlangsung di Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Kuala Lumpur telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra Ibni Sultan Ismail Petra, Tengku Mahkota Kelantan. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAWIP) bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan dan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP telah menganjurkan wacana tersebut dengan tema Amanah Pemangkin Pengurusan Negara. Sebanyak 5 pembentangan kertas kerja telah diadakan iaitu Amanah Rahsia Ibadah, Amanah dalam Gagasan Takwa, Amanah Kawalan dalam Diri Undang-Undang dan Persekitaran, Amanah Model Negara Thayyibah dan Amanah dalam Kualiti Pentadbiran Bersih Rasuah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Muhammad V Sultan Kelantan yang juga timbalan Yang di-Pertuan Agong pula berkenan menerima persembahan cenderamata daripada pihak MAWIP pada majlis santapan malam sempena wacana berkenaan. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akhib Negara Malaysia. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi Inspirasi Inforia Islami.
1000 keturunan, Allah akan kurniakan pahala yang tidak henti-henti. Tak mahukah anda? Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya meninggal dunia adalah harta yang disedekahkannya. Riwayat Ibnu Majah. Sungguh jelas, selagi mana harta yang kita sedekahkan memberi manfaat kepada penerima hatta sehingga 1000 keturunannya, insya-Allah pahala akan mengalir dan terus mengalir untuk kita. Ketahuilah, ketika ini umat Islam minoriti di Kemboja sangat-sangat memerlukan bekalan air bersih untuk meneruskan hidup dan beribadah. Oleh itu, ayuh kita bersama-sama pertubuhan sukarelawan ad-diniyah dengan menyumbang kepada kempen infak pam air Kemboja di www.infakpamairkemboja.com sekaligus membantu misi membina 10,000 unit pam air untuk umat Islam minoriti di Kemboja. Bayangkan mereka sekeluarga hidup dengan meminum air sungai yang keruh dan hidup dengan air hujan yang ditadahkan. Pam-pam air yang anda sumbangkan ini akan menjadi talian hayat untuk mereka sekaligus membekalkan air yang lebih bersih dan kesihatan mereka insya-Allah akan lebih terjamin. Menyumbanglah di www.infakpamairkemboja.com. Ikutlah teladan kisah Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli telaga dari seorang Yahudi dan mewakafkannya kepada penduduk Madinah. Lalu tanah di sekitar telaga juga menjadi subur dan tanaman di kawasan sekitar memberikan pulangan yang besar kepada kerajaan Khalifah Islam hinggalah ke hari ini. Berinfaklah kepada kempen infak pam air Kemboja sekarang di www.infakpamairkemboja.com. Infak dikit tanda ingat, infak banyak tanda mampu. Selagi mana air ini digunakan hingga beberapa keturunan pun, selagi itu pahala mengalir untuk anda seperti mana mengalirnya air untuk mereka dari pam yang anda sumbangkan. Kita lapangkan kesusahan mereka ketika ini. InsyaAllah Allah janji akan lapangkan kesusahan kita serta ganda-gandakan rezeki kita. Bukan sahaja di dunia, juga di akhirat. Berinfaklah di www.infakpamairkemboja.com. Sudah kian lama kita menghadapi ancaman COVID-19. Kini kami ada berita gembira untuk anda. IKIM akan kembali berada di Pesta Buku Selangor 2021 bertempat di Pusat Konvensyen Shah Alam. Pembelian boleh juga dibuat melalui aplikasi Shopee. Jangan lupa untuk kunjungi booth IKIM di P36 bermula 2 Disember sehingga 12 Disember 2021 dari jam 10 pagi hingga 9 malam. Juga layari Shopee dan cari IKIM jarak niaga. Rebut pelbagai diskaun menarik yang menanti anda. Ingat, booth P36 dan Shopee IKIM Niaga. Kisahnya ada 2 orang anak kembar, dua-dua lelaki. Bila nak makan, seorang suka nasi goreng kampung, seorang lagi suka nasi goreng ayam. Bila nak main, seorang suka basikal, seorang lagi suka skuter. Bila nak tidur, seorang suka bantal tinggi, seorang lagi tidur tak pakai bantal. Ayahnya pula ikutkan jelah perangai anak-anak ni sampailah mereka dewasa. Dua-dua pandai berniaga, seorang berniaga offline, seorang lagi berniaga online. Jadi, ayahnya hadiahkan mereka pakej berkembar IKIM. Dua-dua ada iklan radio dan iklan media. Senang, dua-dua dapat harga berpatutan. Jom kembangkan lagi perniagaan anda dengan memasarkan produk dan perkhidmatan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan harga berbaloi. Info lanjut hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Aku cinta kiamat. Kisah hijrah mereka kita selami. Pelbagai cerita dan juga emosi bersilih ganti. Persembahan yang bertenaga kita nikmati. Di pentas Hijrahkan Laguku, Sabtu ini 9 malam hanya di TV Al-Hijrah. Hari ini mereka menggigil kesejukan. Hari ini mereka menanti sesuap makanan. Hari ini mereka berteduh di bumbung yang terdapat kelompongan. Hari ini Palestin, Syria dan Yaman berjuang demi kehidupan mereka dalam musim sejuk yang melanda. Siapakah yang mampu membantu mereka kalau bukan kita? Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara kita memberikan kehangatan buat mereka. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com atau hubungi 03-8926-7019 untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama.
Sofia, kau ada dengar cerita tak pasal Pesta Buku Selangor ni? Ada juga dengar. Tapi kat mana? Dan bila tu? Di Shah Alam Convention Center dari 2 hingga 12 Disember 2021. Ada pelbagai acara menarik tau. Bagus tu. Kita kena ajak semua datang ni. Betul. Bila menimba ilmu, kita dapat menghubungkan hati dan minda. Tapi SOP kena ikut tau. Dapatkan juga di rakan digital Seldex Shopee Mei oleh Maybank to You. Pesta Buku Selangor menghubungkan hati dan minda. Jumpa di SACC. Radio IKIM 20 tahun inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih pada sahabat-sahabat kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Waktu ini kita bersama menerusi rancangan Tahsinul Ibadah. Untuk bersama dengan sahabat-sahabat di hujung talian kita ada Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz kerana sudi untuk bersama dengan kami. Dan apa pun sebelum nak memulakan, nak ucapkan tahniah terlebih dahulu Ustaz, kelahiran anak anda yang terkini, terbaru. Alhamdulillah, semoga-moga menjadi anak yang soleh atau soleha Ustaz. Apapun awalan ini Ustaz, hari ini kita nak ada sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Jadinya mungkin awalan ini sebelum kita nak memulakan sesi soal jawab, kita mulakan terlebih dahulu dengan mukadimah Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Nur Hayati Paradi dan terima kasih juga atas ucapan yang diberikan. Seterusnya yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sidang pendengar IKIM sekalian. Di dalam sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya anak yang saleh yang mendoakan kepada seseorang itu adalah merupakan sedekah jariyah, ataupun ia merupakan suatu bentuk amalan yang jari, yang berterusan, yang berlarutan, yang tidak terputus dengan kematian seseorang. Justru kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ada ayat-ayat yang menyatakan peri pentingnya berdoa. Bahkan Al-Quran sendiri mengajar doanya untuk seseorang itu memperolehi zuriat yang saleh dan salihah. Hakikatnya, zuriat kita adalah merupakan kita pada masa yang akan datang. Sekiranya kita pergi terlebih dahulu daripada mereka. Apakah yang dimaksudkan zuriat kita adalah kita pada masa yang akan datang? Iaitu walaupun seseorang itu telah meninggal dunia, tetapi dengan dia meninggalkan zuriat yang saleh dan salihah, akan meneruskan aliran pahala untuk dia walaupun dia telah memejam mata. Perumpamaannya, kalau seseorang itu tutup usia pada umur 50 tahun misalnya, dan anaknya, cucunya, cicitnya yang meneruskan, memakmurkan kehidupan bumi ini dengan sebab didikannya, dengan sebab tarbiyahnya, mereka menjadi orang yang soleh, maka segala amalan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut masuk dalam catatan mereka. Maka diajar dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan diabadikan di dalam Al-Quran doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Maka ini adalah merupakan isyarat dan ta'lim
daripada Al-Quran bahawasanya memperolehi zuriat yang soleh itu adalah sesuatu yang perlu didoakan sentiasa, dan malanglah seseorang itu apabila dia telah meninggal dunia, dia berada di alam barzakh, hanya duduk bersendirian dalam suasana yang kelam, anak yang di dunia tidak datang menziarahi, dan anak yang di dunia tidak pernah menghasilkan pahala untuk dia. Mungkin pada hidupnya berbangga anak yang mempunyai wang yang banyak, kedudukan yang besar, tetapi tidak difahamkan soal agama ini, maka itulah suatu keadaan yang sangat memilukan. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita semua dan umat Islam seluruhnya zuriat yang salih dan salihah yang meneruskan legasi kita setelah kita tutup usia. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz untuk ingatan awal tentang betapa kita menghargai rezeki anak itu sendiri, masya-Allah. Dan kita ada antara respon daripada sahabat-sahabat kita di WhatsApp kata kini apa yang mampu sahabat kita lakukan sentiasa bersedekah atas nama arwah ibu. Semoga pahala atas kebaikan semua niat untuk arwah ibu. Alhamdulillah, insya-Allah. Dan kita mulakan waktu ini untuk sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram. Anda boleh ajukan soalan anda di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM ataupun di platform WhatsApp IKIM di 011-29004004 011-29004004. Soalan pertama Ustaz datang daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM dari Kota Baru. Cik Mah tanyakan soalan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bolehkah kita memegang Kaabah Ustaz? Apakah adab dan juga bacaan ataupun doa-doa tertentu ketika memegangnya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Adakah boleh kita memegang Kaabah? Maka jawapannya boleh. Memegang Kaabah itu boleh. Bahkan kita digalakkan untuk berbuat demikian. Dan daripada bahagian-bahagian Kaabah itu ada bahagian yang kita disunatkan untuk kita cium dia, untuk kita sembamkan muka kita kepadanya, iaitu seperti mana yang kita maklum, iaitu bahagian yang di mana terletaknya Hajarul Aswad. Hajarul Aswad. Kerana Hajarul Aswad itu sesuatu yang mana kita disunatkan untuk kita pegang, untuk kita cium, untuk kita sembamkan muka kepadanya. Dan juga satu lagi bahagian pada Kaabah tersebut, iaitu pada rukun Yamani. Rukun Yamani. Maka ini juga bahagian yang mana dia lebih bawah lah daripada rukun Hajarul Aswad. Cuma pada waktu sekarang ini tidak dibenarkan lah. Sekarang ini kalau kita pergi ke umrah, bahagian tersebut tidak boleh disentuh. Tidak boleh disentuh pada bahagian-bahagian Kaabah kerana keadaan yang dihadapi sekarang. Dan tiada bacaan khusus untuk apa? Untuk seseorang itu boleh baca ketika berbuat demikian, tetapi dia melakukan perkara tersebut itu dengan niat untuk mentakzimkan Kaabah, khususnya pada dua rukun yang telah disebutkan tadi. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Terusnya kita ke soalan seterusnya di FB IKIM. Kita ada Encik Muhammad Hanafi tanyakan soalan, apakah hukum seorang anak pernah berjanji kepada kedua ibu bapa kalau dapat kerja nak hantar mak ayah ke Mekah melaksanakan haji. Setelah anak itu dapat kerja, dia tak tunaikan janji tersebut sedangkan dia mempunyai lebihan rezeki Ustaz. Dia tidak menunaikan janji ni tidak tertentu. Tidak eloknya perbuatan itu hanya apabila kita lakukan kepada ibu dan ayah sahaja. Bahkan menunaikan janji itu adalah sesuatu yang dituntut daripada kita untuk melaksanakannya kalau kita berjanji
walaupun kepada sesiapa. Apatah lagi kalau yang orang yang kita janjikan itu adalah ibu dan ayah kita. Maka oleh kerana itu, kalaulah seseorang itu mempunyai janji dan dalam masa yang sama dia mampu untuk melaksanakan janji tersebut, mungkin daripada segi lebihan harta, tapi kalau ada kekangan-kekangan yang lain, mungkin daripada segi masa dan seumpamanya, maka paling kurang apa yang dia boleh buat iaitu dia perlu ada azam dan niat dalam hati dia akan melaksanakan dan menunaikan janji tersebut. Maka berazam dan berniat untuk melaksanakan janji tersebut itu boleh menjadi pengganti sementara bagi melaksanakan janji tersebut. Mudah-mudahan dengan azam dan niat yang dalam hati itu akan melonjakkan seseorang itu untuk merealisasikan apa yang dia telah janjikan, khususnya kepada kedua orang tuanya. Baik. Ustaz, macam mana kalau situasi anak itu berjanji tapi dia ada duit lebihan yang cukup untuk seorang, contohnya lah kan. Adakah dia boleh dia dahulukan ibu ayahnya tu ataupun dirinya dulu Ustaz untuk menunaikan haji itu? Kalau daripada segi melakukan haji dan seseorang itu dia telah mampu untuk melaksanakan haji, maka lebih utama dia dahulukan diri dia terlebih dahulu untuk dia menyempurnakan tanggungjawab dia yang wajib terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Menunaikan janji itu satu tuntutan, melaksanakan ataupun menggugurkan tanggungjawab haji yang dia belum pernah lakukan, ya, maka sudah tentulah ia lebih diutamakan dan disegerakan. Dia merupakan salah satu daripada rukun Islam. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan dan kita akan berhenti rehat seketika untuk anda rakan pendengar. Share perkongsian kita pada hari ini, tag seramai mana rakan-rakan yang boleh anda tag insya-Allah, dan juga kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami menerusi perkongsian tahsinul ibadah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil Rasulillah wa kulli arifin billah wa ahlillah ya Allah wa kulli arifin billah wa ahlillah ya Allah.
cerita generasi muda kita? Apa khabar golongan belia? Ikuti perbincangan isu dan solusi berkaitan pemuda dan golongan belia, bakal pewaris agama dan negara dalam rancangan Legasi setiap Rabu 9 malam pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami. Jangan lupa untuk kunjungi booth IKIM P36 di Pusat Konvensyen Shah Alam sempena Pesta Buku Selangor 2021 dari 2 hingga 12 Disember 2021 bermula jam 10 pagi hingga 9 malam. Anda juga boleh membuat pembelian melalui Shopee IKIM niaga pelbagai diskaun dan tawaran menarik menanti anda. Dan Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran bersama menerusi perkongsian Tahsinul Ibadah dalam perkongsian sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram hari ini. Untuk perkongsian kita, Alhamdulillah, terima kasih pada rakan-rakan yang telah pun menghantarkan soalan, dan kita nak teruskan lagi Ustaz untuk perkongsian soalan seterusnya yang telah pun dihantarkan oleh sahabat-sahabat di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Soalan daripada sahabat kita ni Ustaz, dia kata soalannya ada 2 soalan. Soalan pertama, Assalamualaikum Ustaz, bolehkah isteri dan anak-anak perempuan mengerjakan solat jenazah gaib di rumah ketika jenazah suami sedang disolatkan di masjid Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Adakah boleh anak dan isteri mengerjakan solat jenazah gaib di rumah ketika jenazah disolatkan di masjid? Jadi untuk solat gaib ini, syaratnya jenazah itu hendaklah gaib. Gaib itu dengan erti kata berada luar daripada kawasan kita. Luar daripada kawasan kita. Jadi kalaulah kita berada di rumah, masjid itu adalah masjid kawasan penempatan kita, maka tidak sah untuk mengerjakan solat jenazah gaib. Ingat ya, solat jenazah gaib itu hendaklah jenazah itu berada luar daripada kawasan kita. Contohnya kalau kita tinggal di Shah Alam, jenazah itu ada di Kuala Lumpur, maka bolehlah mengerjakan solat jenazah gaib. Tapi kalau jenazah itu ada di Shah Alam, dikerjakan solatnya di masjid, kita mengerjakan solatnya di rumah yang juga berada di sana, maka tidak boleh dan tidak sah. Cuma ada perbahasan daripada ulama Syafi'i, kalau tidak silap Al-Imam Ar-Ramli, yang menyatakan kalaulah seseorang itu terhalang daripada dapat datang mengerjakan solat jenazah hadir. Apa yang menghalang dia? Sakit. Apa yang menghalang dia? Dia telah dihalang. Dia telah dihalang. Mungkin dia telah dikurung. Misalnya, dalam kitab dia bagi contoh, dia dipenjarakan. Dan solat jenazah itu berdekatan saja dengan tempat yang dia dipenjarakan, tapi halangan tersebut menyebabkan dia tidak boleh pergi ke sana. Ataupun kalau sekarang ini, sebelum ini ada halangan untuk mendekati jenazah, mengerjakan solat walaupun kita dekat, maka atas pandangan ini maka boleh dikerjakan solat jenazah gaib. Tapi kalau hanyalah semata-mata tidak mahu pergi ke tempat lelaki mengerjakan solat di sana misalnya, maka tidak boleh dan tidak sah untuk mengerjakan solat jenazah secara gaib. Jadi solusi dia, cara dia, kalaulah kita tidak berkesempatan untuk mengerjakan solat jenazah kerana halangan-halangan tertentu, contohnya isteri tidak dapat mengerjakan solat jenazah terhadap suaminya, mungkin kerana halangan yang penyakit yang ada sekarang ini, maka kita boleh mengerjakan solat jenazah itu di atas kubur. Samalah seperti seseorang yang tidak berkesempatan untuk mengerjakan solat jenazah kepada seseorang, maka dia boleh pergi ke kubur dan mengerjakan solat jenazah di sana, seperti mana yang pernah berlaku seorang Syiah ataupun yang mengemas masjid itu, perempuan. Dia telah meninggal dunia, Nabi tidak menghadiri solat jenazahnya, lalu Nabi SAW pergi ke
kubur, mengerjakan solat untuknya di sana. Maka kita juga boleh mengerjakan solat jenazah terhadap waris-waris kita yang kita tidak dapat mengerjakannya kerana halangan. Mungkin dia meninggal dunia kerana yang disebut sebagai COVID. Kita tidak dibenarkan untuk mengerjakan solat jenazah untuknya, maka kita boleh mengerjakannya, iaitu di atas kuburnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan tersebut. Jadi jawapannya apa? Boleh mengerjakan solat jenazah itu di atas kubur. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Tapi ada soalan yang kedua daripada individu ini juga Ustaz. Kata, benarkah isteri ataupun suami tak boleh mencium jenazah pasangan yang sudah siap dimandikan Ustaz? Tidak adalah pula dinyatakan seperti itu. Ada sunat untuk kita mengucup jenazah, khususnya kalau jenazah itu adalah guru kita. Seperti mana Sayyidina Abu Bakar telah mengucup jenazah Rasulullah SAW, ibu bapa kita misalnya. Adapun kalaulah pasangan, adakah tidak boleh mengucup jenazahnya? Jawapannya boleh. Kerana dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, hatta kalau pasangan itu memandikan pasangannya pun boleh. Kalau ditanya daripada segi boleh. Segi afdal memang yang menguruskan perempuan adalah perempuan, tetapi kalau suamilah yang menguruskannya di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, hukumnya masih boleh. Itu menguruskan jenazah, memandikannya. Memandikan ini lebih beratlah daripada urusan hanya mengucupnya. Maka dibenarkan, tidak ada halangan daripada segi syarak. Dan kalau berkisar masalah adakah batal wudu ataupun tidak, orang yang telah meninggal dunia tidak ada istilah batal wudu kepada mereka, kerana mereka bukan lagi mukallaf yang tertakluk kepada hukum hakam yang tertakluk di atasnya oleh mukallaf. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Maknanya yang akan batal wudu itu adalah yang hidup lah. Kalau yang mengucup itu suami yang hidup, maka batallah wudu suami. Dan begitulah sebaliknya. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Seterusnya kita ada soalan daripada Zam Temerloh. Kata, bolehkah Ustaz beritahu adab menziarah orang yang meninggal? Rugi ziarah kalau tak tahu adabnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, adab bagi menziarahi orang yang meninggal, pertama kita perlu memahami mengapa kita melakukannya. Pertama, kita melakukannya kerana dia adalah merupakan perkara yang disunatkan, khususnya lelaki menziarahi kubur. Kerana Nabi SAW telah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Dahulu aku larang kamu daripada menziarahi kubur. Maka pada hari ini, sekarang ini, boleh hendaklah kamu menziarahinya. Maka daripada hadis ini, ulama telah mengambil faham bahawasanya disunatkan untuk menziarahi kubur bagi kaum lelaki secara khususnya, dan ada perbezaan pendapat apakah hukum perempuan menziarahi kubur. Khususnya kalaulah dengan menziarahinya dia akan datang sedih dan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syarak, maka itu hendaklah dielakkan. Untuk wanita menziarahi kubur ada syarat-syaratnya. Antaranya tidak berpakaian yang menjolok mata, dan tidak berlaku percampuran antara lelaki dan perempuan, tidak mendatangkan fitnah pandangan kepada kaum lelaki yang lain. Maka itu syarat-syarat bagi perempuan untuk datang menziarahi kubur, dan tidak akan mendatangkan perkara yang dilarang oleh agama seperti ratapan dan seumpamanya. Itu yang pertama. Kemudian ada disebut di dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin
yang beliau menukilkan daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami iaitu pada syarah Ubabnya, iaitu apabila seseorang itu menziarahi kubur ini ada beberapa maksud. Kalau dia menziarahi kubur secara umum, maka maksud daripada dia menziarahi kubur secara umum adalah untuk mengamalkan sunnah ataupun saranan daripada Rasulullah menziarahi kubur. Tetapi kalau dia menziarahi kubur ibu bapanya, maka di situ bukan hanya sekadar ada tuntutan umum menziarahi kubur, bahkan di situ ada suatu tuntutan yang lebih khusus, iaitu tuntutan birrul walidain, kebaktian kepada kedua ibu bapa. Seperti mana kita disarankan menziarahi mereka saat mereka masih hidup, maka kita juga disarankan untuk berbuat demikian setelah mereka meninggal dunia, walaupun maknanya seseorang itu tidak berkesempatan berbakti ketika hidupnya, dia ambillah peluang, iaitu dengan menziarahi mereka setelah mereka telah meninggal dunia. Seperti mana ibu bapa kita akan bersedih kalau kita lama tidak menziarahi mereka di dunia, maka perkara yang sama akan berlaku kalau kita tidak menziarahi mereka di kubur mereka. Maka menziarahi kedua ibu bapa itu dia ada suatu tambahan selain daripada sunat menziarahi kubur, iaitu satu bentuk kebaktian kepada ibu dan bapa. Ada hadis yang dhaif yang menyatakan siapa yang menziarahi kedua orang tuanya pada hari Jumaat, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa mereka. Sebab itu kalau di Hadramaut, di Tarim, mereka menjadikan hari Jumaat sebagai hari untuk menziarahi kubur ibu bapa, sanak saudara, kaum keluarga. Maka janganlah kita hanya menjadikan hari raya saja sebagai hari untuk menziarahi kubur ibu dan ayah kita, bahkan kalau boleh setiap Jumaat, khususnya orang yang tinggal berdekatan. Kubur ibu dan ayahnya itu berdekatan, tetapi tidak pernah menziarahi pun, dengan alasan mereka telah meninggal dunia. Ya, telah meninggal dunia, tetapi alam barzakh itu orang yang berada di sana menyedari, mengetahui siapa yang datang menziarahinya, bahkan mendengar apa yang diucapkan oleh orang yang datang menziarahinya. Sebab itu kalau kita menziarahi kubur ibu bapa, maka disunatkan untuk mengatakan Assalamualaikum, Assalamualaikum ya abi, wa Assalamualaikum wahai ayahku, Assalamualaikum wahai ibuku. Kalau kita ziarah kubur orang mukmin secara umum, Assalamualaikum ahlad diyar, kita menyebut secara umum wahai penghuni kubur. Tetapi kalau itu adalah ibu dan ayah kita, nenek kita dan guru kita misalnya, apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Assalamualaikum wahai abi, wahai ibuku, wahai ayahku, wahai nenekku dan seumpamanya. Begitu yang diajar. Dan maksud lagi daripada menziarahi kubur adalah untuk mengingatkan kita kehidupan akhirat, mengingatkan kita kepada kematian, ataupun dipanggil untuk mengambil ibrah dan untuk mengambil pengajaran daripada kematian itu sendiri. Ada orang yang menjadikan rutinnya menziarahi kubur untuk dia melunakkan hatinya yang keras, mungkin sibuk dengan dunia, sibuk kejar dunia, maka sekali-sekala ataupun kerapkan diri ziarah kubur untuk ingatkan apa yang kamu kejarkan ini hasilnya hanya sekadar di dunia sahaja. Dan ada juga tuntutan daripada menziarahi kubur itu adalah untuk mengambil keberkatan, mengambil suhbah kepada mereka yang berada di sana, khususnya orang saleh, khususnya para nabi, khususnya para wali. Maka ada niat tambahan yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Ubab. Dan disunatkan kalau kita menziarahi kubur itu dalam keadaan kita ada wudu, dan tidak ada suatu saranan khas untuk kita memecat selipar untuk masuk kawasan perkuburan. Tidak mengapa walaupun masuk dengan memakai selipar, tapi disunatkan dalam keadaan wudu dan tidak memijak kubur-kubur, tidak melangkah, melainkan
kalaulah untuk pergi ke kubur yang kita ingin tuju itu tidak melainkan kena melangkah, maka ia dimaafkan. Dan apabila kita menziarahi kubur, disunatkan kita duduk dekat kubur itu di posisi macamlah kalau kita ziarah orang hidup. Kalau kita ziarah orang yang hidup, adakah kita duduk terlalu jauh? Tidak kan? Adakah kita duduk terlalu dekat? Tidak. Maka begitulah posisi kita duduk ketika menziarahi kubur. Adakah kita bagi punggung kita kepada orang yang kita ziarahi? Tidak kan? Kita menghadap dia. Maka begitulah juga adabnya bila kita menziarahi kubur, dan bila kita sampai di sana kita bacalah salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin inna insyaallah bikum lahiqun. Dan kalau orang itu orang yang khas, suami kita ataupun anak kita, maka boleh disebut dengan lafaz nama dia pun dibenarkan. Kemudian kita buatlah amalan yang ringkas. Kalau kita tidak punya masa yang panjang, Imam Syafi'i kata kalaulah dikhatamkan Al-Quran maka itu lebih bagus. Maka kalau tidak, kita bacalah akhir daripada surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, baca. Kemudian kita doakan untuk dia, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Kita doakan untuk mereka, dan kita doakan untuk mereka, berzikir untuk mereka, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat kepada yang berada di sana. Itu sebahagian daripada adab yang sempat disebutkan di sini. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian. Kita ada Ustaz Ahmad Salahuddin Harun. Kami mendengar dari Masjidil Haram, Tuan Guru Lutfi katanya. Masya Allah. Dan kita seterusnya Ustaz, kita ada soalan juga daripada... InsyaAllah menyusuli, insyaAllah. Masya Allah. Dan kita ada soalan daripada sahabat kita tadi ni Ustaz, di WhatsApp IKIM bertanyakan, apakah antara adab ketika kita menziarahi makam baginda Nabi SAW Ustaz? Adab daripada menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab yang pertama yang disebut oleh sebahagian ulama, iaitu Al-Imam Malik, kalaulah seseorang itu hendak menziarahi makam Nabi, maka kita menyebut saya ingin menziarahi Rasulullah. Bukan kita sebut saya ingin menziarahi kubur Rasulullah, tapi kita sebut saya ingin menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana para nabi secara umumnya al-anbiya ahya'un fi quburihim. Sesungguhnya para nabi itu hidup di dalam kubur-kubur mereka. Maka itu adab yang pertama ketika menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita mengatakan saya ingin menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila kita berada di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana kalaulah Nabi hidup, kita tidak meninggikan suara. Janganlah kamu mengangkat suara kamu di hadapan Rasulullah. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Maka begitulah juga ketika kita berada di makam Nabi, janganlah kita meninggikan suara. Seperti mana adalah biadab kalau orang depan Nabi dia buat huru-hara kan, suara tinggi. Maka begitulah juga ketika Rasulullah SAW berada di alam barzakh. Kemudian kata Imam Nawawi, disunatkan bagi orang menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia juga berniat untuk menziarahi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengerjakan solat di sana. Jadi orang yang datang daripada Mekah misalnya nak pergi ke Madinah ataupun terus turun ke Madinah, insya-Allah DJ Yati pun akan pergi ke sana. Maka kata Imam Nawawi, orang yang nak menziarahi Nabi SAW disunatkan dia memperbanyakkan selawat. Kalau datang daripada Mekah tu, banyakkan selawat. Khususnya bila kita dah nampak daripada jauh kelibat Madinah, nampak pokoknya, nampak bangunannya, maka kita memperbanyakkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
apabila kita menziarahi Nabi SAW, ini saya baca sedikit daripada kitab Al-Imam Nawawi, maka dia duduk di hadapannya dalam keadaan menundukkan pandangannya dengan rasa penuh kehebatan dan pengtakziman, hatinya kosong daripada ikatan dunia, dan dia mendatangkan dalam hatinya kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedudukan Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah dia angkat suaranya, kata Imam Nawawi, kemudian dia ucapkan salam. Antara salamnya terlalu panjang, tetapi antaranya assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khiyaratullah, assalamu alayka ya khaira khalqillah. Dan begitu panjang ucapan salam yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Idah ini. Kemudian antaranya assalamu alayka wa ala sairil anbiya wa jami' ibadillahi salihin, jazakallahu ya Rasulullah anna afdala ma jaza nabiyyan wa rasulan an ummati, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu annaka abduhu rasuluh. Kemudian disebut lagi wa ashhadu annaka qad ballaghtar risalah. Jadi kata Imam Nawawi, kalaulah satu orang tu dia tak sempat nak baca semua ni, dan realiti sekarang ni memang tak sempat lah, memang tak sempat, bahkan kita tak boleh berhenti pun, maka paling ringkas kata Imam Nawawi, kita baca assalamu alayka ya Rasulullah, salam untuk Tuan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagus bagi mereka yang ingin pergi ke sana membawa bekal bersama mereka kitab Fadilat Haji yang dikarang oleh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, iaitu pengarang kitab Fadailul A'mal. Maka kita bawa ke sana. Di sana ada secara terperinci adab-adab untuk menziarahi makam Nabi SAW. Kita boleh baca, dapat adab zahirnya, dapat adab batinnya, dapat rohnya. Semoga ziarah itu diterima. Nabi SAW mengingatkan orang yang datang pergi ke Mekah tapi tidak menziarahi Nabi, maka sesungguhnya dia telah bersifat menjauh daripada diriku. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita menziarah Nabi berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimana pula kalau orang mengirimkan salam ke atas bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang boleh kita lakukan? Orang yang hadir itulah yang ziarah Nabi itu, Ustaz. Jadi kita sebutkan nama dia, ya Rasulullah si fulan telah menyampaikan salam kepada Tuan. Cakaplah dalam bahasa Melayu. Kalau tak erti dalam bahasa Arab. Seperti mana kita sampaikan salam kepada orang yang hidup, maka begitulah juga kepada Rasulullah, kerana Rasulullah itu adalah hidup di dalam kuburnya, di dalam makamnya, di dalam pusaranya. Seperti mana kita menyampaikan wahai fulan, ada orang menyampaikan salam kepadamu, maka begitulah juga yang kita nyatakan ketika menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, si fulan telah menyampaikan salam kepada Tuan, assalamu alayka ya Rasulullah. Masya-Allah, terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya ni soalan terakhir Ustaz untuk perkongsian kita pada hari ini dari sahabat kita Zulfazli Afendi Zulkarnain. Kata, Assalamualaikum Ustaz yang dimuliakan. Bagaimana hukum solat fardu bagi seorang yang berpenyakit nyanyuk atau penyakit lupa, Ustaz? Terima kasih soalan daripada sahabat saya Ustaz Zulfazli Afendi. Waalaikumsalam. Orang yang telah nyanyuk dengan erti kata dia bukan lagi mumayyiz, akalnya telah menjadi seperti kanak-kanak, maka dia bukan lagi mukallaf. Dia bukan lagi mukallaf. Apabila telah sampai kepada arzalil umur yang buruk, iaitu sehingga nyanyuk kembali kepada usia seperti usia awal. Kemudian yang kedua, kalau orang itu lupa dan kita boleh mengajar dia, maksudnya dia lupalah nak solat, tetapi kalau kita baca sebelah dia, dia boleh ikut. Kalau kita bagi tahu kat dia, dia boleh faham, dia boleh menerima maklumat tersebut, maka begitulah perlu dibimbing. Seperti mana ada seorang ulama tu, dia salah bekam di kepalanya sehingga dia terlupa surah Fatihah. Maka bagaimana untuk solat? Maka solatnya itu dibuat dengan ada orang duduk sebelah dia dan baca, dan dia ikuti. Dia ikuti dan dia laksanakan. Maka begitulah juga kepada orang ini. Kalau orang itu masih boleh menerima ajar,
dan dia masih lagi faham apakah itu solat, maka kita bagi tahu kepada dia semampu yang dia boleh lakukan. Maka itu cara dia. Kalau dia dah sampai nyanyuk, maka dia bukan lagi mukallaf dan tidak wajib untuk mengerjakan solat. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian kita. Sampai hujung Ustaz pertemuan kita pada hari ini. Sedikit kesimpulan ataupun kata-kata akhir daripada Ustaz untuk rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Kita doa supaya Allah Ta'ala mengajar kepada kita adab. Al-adab qabla al-ilm. Adab itu lebih diutamakan berbanding ilmu semata-mata. Maka semoga Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita sebanyak-banyaknya adab, khususnya kepada Rasulullah, khususnya kepada Masjid Nabawi, khususnya kepada Mekah dan Madinah, khususnya mereka yang akan berkunjung umrah di sana, insya-Allah.